Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar subjek Bahasa Melayu tingkatan 5 yang bertajuk Pengenalan Keperluan Bahasa Melayu. Objektif pada hari ini ialah ada 3 iaitu penerangan format BMKSSM, yang kedua penerangan isi kandungan buku teks dan yang ketiga menyenaraikan teknik bacaan. Jadi sebelum kita pergi lebih lanjut, tajuk pada hari ini kerana kelas ini merupakan kelas yang pertama untuk tingkatan 5. Jadi hari ini kita akan bincangkan tentang pengenalan sahaja. Baik, kita pergi slide yang kedua. Okey, jadi cikgu harap sebelum kita pergi lebih jauh, para pelajar sila sediakan 2 buah buku latihan, iaitu buku yang pertama buku panjang iaitu buku penulisan. Manakala buku yang kedua buku latihan yang pendek. Okay, tajuk buku yang pendek tu ialah buku pemahaman dan tata bahasa. Okey, tuliskan nama cikgu iaitu Nur Azhan bin Arifin. Baik, sekiranya pelajar masih ada buku tahun 2020 yang masih banyak ruangan kosong, boleh sahaja gunakan buku tersebut. Nanti sila letakkan pembahagi dia. Tulis tahun 2021 di situ. Baik, para pelajar sekalian, format bahasa Melayu mulai tahun 2020 dan pada tahun 2021 para pelajar akan menjawab SPM menggunakan format ini sepenuhnya, iaitu bahasa Melayu terbahagi kepada 4 kertas, iaitu kertas 1, kertas 2, kertas 3 dan kertas 4. Baik, untuk kertas 1 dan kertas 2, para pelajar perlu menjawab secara bertulis, iaitu untuk kertas 1 dia memberi tumpuan kepada karangan, iaitu ada bahagian A dan bahagian B dan nilai markahnya sebanyak 100 markah. Okey. Dan untuk kertas 2 pula, dia menjawab berdasarkan pemahaman petikan yang diberi. Terpulanglah bahannya kadang-kadang berbentuk petikan, gambar ataupun jadual ataupun ilustrasi dan sebagainya. Nilai markah keseluruhan adalah 100 markah. Okey. Dan masa menjawabnya adalah 2 jam 30 minit. Seterusnya kertas ketiga iaitu ujian bertutur. Kalau sebelum ni dikenali sebagai ujian lisan bahasa Melayu. Okey. Tapi sekarang ujian bertutur. Okey, terbahagi kepada 2 juga iaitu ada bahagian individu dan juga bahagian kumpulan. Okey, pentaksir. Pentaksir yang akan pentaksir yang akan mentaksir para pelajar nanti adalah daripada guru-guru luar. Cikgu pun tak tahu siapa yang akan datang. Okey, seterusnya markahnya bernilai 70 markah. Okey, dan yang terakhir ujian kertas 4 iaitu ujian mendengar. Ini ujian mendengar. Dia berbentuk soalan objektif aneka pilihan, pelbagai bentuk dan respons terhad. Contohnya macam objektif lah ABCD ataupun soalan ya tidak ataupun isi tempat kosong. Baik, markahnya bernilai 30 markah dan masanya 30 minit sahaja. Okey, jelas Baik, pelajar. Seterusnya, kita tengok objektif yang kedua tadi ialah membincangkan isi kandungan buku teks bahasa Melayu. Baik, di sini ini adalah contoh paparan buku teks yang akan kamu terima lah. Okey, ini muka surat kedua. Sengaja cikgu tunjukkan bahagian ini kerana supaya kamu kenal nama-nama penulis buku ini. Inilah cikgu-cikgu cemerlang yang menulis buku ini. Banyak jasa mereka ni. Tak ketinggalan juga kepada kumpulan jawatan kuasa dia, para editor, para pereka bentuk dan ilustrasi. Okey, jadi terhasillah sebuah buku teks bahasa Melayu tingkatan 5 yang cantik ini. Okey. Okey, seterusnya kita pergi kepada tema. Tema setiap tajuk lah.
Setiap tema ni ada beberapa tajuk. Keseluruhannya dalam buku ini ada 16 tema. Ada 16 tema. Jadi sengaja cikgu paparkan tema ini kerana yang pertama, agar para pelajar tahu apakah yang akan mereka pelajari selepas ini. Yang kedua, supaya para pelajar berasa tertarik, berasa bersemangat untuk mengetahui ataupun berasa ingin tahu untuk mengetahui tentang tajuk artikel yang akan dibincangkan nanti. Kalau kita lihat contoh tema yang pertama ni, anda bersih, anda sehat. Okey, anda bersih, anda sehat. Okey, di bawah ni ada lebih kurang 8 tajuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, 8. Okey, yang pertama, cergaskan dirimu. Yang kedua, kawal sebelum tular. Yang ketiga, seni memberikan erti. Yang keempat, bersih itu indah. Yang kelima, kebersihan jadi amalan. Yang keenam, gerai bersih pilihan hati. Dan yang ketujuh, makan sayur anda sihat. Dan yang ke-8, cegah kanser. Okay. Jadi tajuk-tajuk ni semua berkisar tentang kesihatan ataupun amalan gaya hidup sihat. Tajuk ni penting. Okay. Seterusnya kita pergi tema yang kedua, iaitu sukan dan rekreasi. Ini tentang kesukanan lah. Di bawah ni juga ada beberapa tajuk yang menarik. Antaranya seni gym rama. Sama tetapi tidak serupa. Gerakkan kakimu dari petak ke petak. Mencandat sotong. Permainan kata dan dalam dilema. Okey. Jadi nanti selepas habis kelas ni, antara tugasan yang perlu pelajar siapkan adalah menulis ataupun menyalin semula tema-tema dalam isi kandungan ni di dalam buku penulisan, buku yang panjang tu. Awak salinlah cantik-cantik, terpulang pada kreativiti masing-masing. Salin tajuk tema satu, tajuk dia bertajuk besar dan tajuk-tajuk yang kecil ni semua salin, insya-Allah. Baik, seterusnya tema yang ketiga, ini tentang cita-cita. Kerjaya meniti jaya. Semua orang ada cita-cita. Okey, jadi mulai umur sekarang ni lah kamu perlu tahu dengan jelas apakah cita-cita yang akan kamu kecapi. Ikut jangka masa yang rasional lah. Contoh, dalam masa 3 tahun lagi kamu berada di mana? 5 tahun lagi kamu berada di mana? Dan 10 tahun lagi, 20 tahun lagi kamu berada di mana? Okey, contohnya kalau untuk masa terdekat ni 3 tahun lagi lah. 3 tahun ini InsyaAllah kamu akan berada di mana-mana institut pengajian tinggi IPTA ataupun IPTS. Sedang menyambung pelajaran. Okay, 5 tahun lagi, mungkin kamu dapat bayangkan diri kamu sedang menjawat satu jawatan di mana-mana syarikat, ataupun mungkin kamu sebagai seorang guru, ataupun mungkin kamu seorang usahawan yang berjaya. Okay? Jadi, cita-cita mestilah jelas. Jadi, tajuk ni juga sangat menarik. Tema yang keempat, bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Okay. Jadi keseluruhan tema keempat ni tentang tajuk perpaduan. Tajuk perpaduan ni sangat penting lah dalam konteks negara kita. Sebab negara kita ni adalah masyarakat majmuk yang berbilang bangsa. Okey, contoh tajuk di sini, bulat air kerana pembentung. Dia ada sambungan ni, peribahasa ni. Bulat manusia kerana muafakat. Okay. Wisma Putra. Wisma Putra ni adalah bangunan pentadbiran kerajaan. Seterusnya Aman Makmur Malaysia. Uniknya rakyat Malaysia. Tak kenal maka tak cinta. Seya sekata di pentas antarabangsa. Okay. Jadi ni semua tajuk tentang perpaduan. Okay, cikgu ulas lagi sikit. Iaitu tema yang kelima. Pendidikan untuk semua. Okay, di sini mendidik insan istimewa, tiada tercicir. Okay, tiada terpinggir, membina sasiah unggul, demi masa hadapan, pendidikan asas dan penilaian. Okey, yang ini tema kelima ni dia tentang kepentingan ilmu pengetahuan. Kepentingan ilmu pengetahuan. Tajuk ni juga sangat penting lah. Okey. Tema yang keenam, sains, teknologi dan inovasi. Okey, tema yang keenam, sains, teknologi, inovasi, sisa yang bermanfaat. Sisa kan biasanya sampah kan. Sampah biasanya tiada manfaat. Tapi rupa-rupanya jika kita gunakan dengan menggunakan pengetahuan dan teknologi, kita boleh dapat
hasil daripada sisa tersebut. Okey, kreativiti menjanakan inovasi, indahnya Bima Sakti, kecil tapi raksasa. Hakikat pokok pisang dan potensi hidrogen. Itu serba sedikitlah tajuk-tajuk yang akan kita bincangkan. Okey. Yang ini cikgu sekali lalu sajalah. Ada tema 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 dan 16. Okey, para pelajar nanti salinlah tema ni, salinlah pelan-pelan. Okey, para pelajar, cikgu nak ambil sedikit perhatian kamu. Cuba tengok di bahagian bawah ni, yang merah ni. Okey, ini ramai pelajar sering terlepas pandang. Mereka tak baca pun, malah tak tengok pun, tak penting pun. Tetapi ini adalah penting sebenarnya. Jadi nanti cuba selak halaman tersebut. Yang pertama halaman jawapan ataupun lampiran pilihan. Yang kedua halaman glosari. Glosari ni apa? Glosari ni adalah senarai maksud. Senarai maksud kosakata. Kosakata baharulah. Cakap. Mungkin ada kosakata baharu yang mungkin kamu kurang jelas lah. Kamu tak tahu. Contohnya perkataan stimulus. Contohnya ada di dalam buku ni. Kalau cikgu tengok dalam buku ni. Bahagian glosari ada perkataan jong. J-O-N-G. Jong. Jong maksudnya kapal layar Cina. Kan? Kalau kamu nak rujuk kamus pun boleh. Tapi untuk rujukan yang lebih pantas, buka je di halaman glosari. Di setiap buku mesti ada. Okey, yang seterusnya senarai rujukan. Okey, senarai rujukan ni buat masa sekarang kamu tak akan manfaatkan sangat. Tapi nanti lepas ni kamu di peringkat pelajaran yang lebih tinggi, kamu akan buat penulisan ilmiah yang juga kita kenali sebagai assignment. Okey, ataupun tesis. Biasanya assignment lah. Okay. Setiap assignment ataupun tugasan ilmiah tu, bila kamu menulis, dia macam karangan yang panjang lah. Tapi dia ada 10 muka surat, ada 20 muka surat, terpulanglah pada pensyarah masing-masing. Di setiap tugasan mesti ada sumber ataupun senarai rujukan. Barulah tugasan tersebut dikira sebagai berkualiti. Jika tidak, dia dikira sebagai macam kosong lah, tak ada apa-apa maksud. Okey. Seterusnya di bahagian indeks. Indeks ni apa? Indeks ni adalah untuk carian. Memudahkan kita untuk mencari sesuatu tajuk. Contoh saya nak cari tajuk ayat majmuk. Bila saya buka je indeks di belakang, saya terus nampak, oh ayat majmuk ada muka surat 86, ada muka surat 196, 197 dan juga 204. Jadi sangat mudahlah. Tak payah kita nak selak satu per satu. Okey, dan yang terakhir, skrip pendengaran. Disebabkan Bahasa Melayu SPM tahun ni format baru, dia ada satu lagi kertas iaitu kertas 4, iaitu mendengar. Maka di sini kamu boleh rujuk, ini adalah skrip pendengaran. Kamu boleh minta kawan kamu ataupun keluarga kamu untuk membaca skrip ni dan kamu dengar untuk melatih bagaimana tahap pendengaran kita. Adakah kita dengar memang boleh dengar, adakah kita dapat memahami perkara yang diperkatakan tersebut. Okey, seterusnya kita pergi kepada objektif yang kedua. Nanti para pelajar tolong pause video ni untuk salinlah daripada nombor 1 hingga nombor 8. Okey, nombor 1 read. Okey, read, encode, note dan ponder. Okey, maksud dia kalau kamu rujuk dalam buku teks ni ada di muka surat bahagian hadapan-hadapan ni. Tak jauh pun daripada isi kandungan tu. Okey. Yang kedua, para gambar. Para gambar yang bermaksud preview, maksudnya tinjau, analyze, maksudnya analisis, baca, read, maksudnya baca, dan action, maksudnya gambarkan. Okey, teknik yang ketiga kita panggil thrill. Okey, title, maksudnya tajuk, heading, maksudnya tajuk-tajuk kecil, read, maksudnya membaca, illustration, maksudnya ilustrasi bergambar. Okey. Kemudian last paragraph, maksudnya paragraf ataupun perenggan yang terakhir, dan discussion, maksudnya bincangkan soalan. Okey, teknik yang ketiga ni dia macam teknik shortcut lah. Awak baca perenggan pertama dan baca perenggan yang terakhir. Kemudian kamu bincangkan terus dengan membaca pada soalan. Jadi kamu akan dapat pemahaman tentang sesuatu perkara itu dengan lebih cepat.
Ini berguna lah kalau kamu nak dalam masa yang sangat singkat, kamu tak ada masa, baca guna teknik ni. Teknik yang keempat kita kenali sebagai KWLH, iaitu KNOW. KNOW maksudnya perkara yang sudah diketahui sebelum membaca. What bermaksud perkara yang kita hendak tahu apabila kita baca nanti. Learn maksudnya perkara yang kita dapat tahu lepas kita baca. Dan how maksud dia perkara yang bagaimana cara untuk kita mendapatkan maklumat yang lebih lanjut tentang perkara yang kita baca tadi. Dia ada dua bahagian lah kat sini. Ini bahagian sebelum, ini bahagian selepas. Okey. Yang teknik kelima, teknik chart. Chart ni apa? Okey. Circle. Circle maksudnya bulatkan kata kunci. Maksudnya serlahkan atau gariskan idea penting. Asterisk maksudnya tandakan bintang star tu. Di bahagian isi-isi sampingan ataupun idea sokongan. Dan transfer maksudnya pindahkan maklumat-maklumat yang kita tandakan tadi dalam borang khas, iaitu dipanggil borang chart. Dan teacher maksudnya guru memberikan rumusan terhadap borang yang rekod dalam borang chat tadi. Maksud di sini cikgu boleh menilai, awak baca ni awak faham ke tak? Cikgu awak cakap, awak punya catatan borang chat ni macam tak lengkap ataupun tak pendek sangat. Maksudnya mungkin awak tak faham. Itu maksud dia. Tapi bila kamu dah terbiasa baca, kamu tak perlukan pun borang chat segala ni. Okay? Semua dah ada di dalam kepala. Okey, teknik yang keenam, teknik quack. Iaitu question mark. Maksudnya letakkan tanda soal di bahagian perkataan, rangkaian kata ataupun perkara yang menarik. Ataupun idea yang kabur lah. Seterusnya underline. Maksudnya gariskan segala maksud yang kamu jumpa. Seterusnya asterisk. Maksudnya letakkan bintang kepada maklumat ataupun idea atau isi penting. Quack dengan chart ni dia macam ada sedikit persamaan lah teknik ni. Okay, yang seterusnya circle. Maksudnya bulatkan fakta ataupun definisi-definisi penting. Dan yang terakhir keyword ataupun kata kunci. Maksudnya letakkan huruf besar K di bahagian tepi kata kunci. Dia ada dua, lebih kurang sama dua ni. Okay, seterusnya teknik acid. Acid maksudnya agree, confusing, interesting dan disagree. Maksudnya agree ni maksudnya bersetuju. Maksudnya bila kita baca tu, adakah kita bersetuju dengan sesuatu isu tu? Yang kedua, confusing, perkara yang mengelirukan. Kamu fikirkan, tandakan mana bahagian yang mengelirukan. Yang keliru ni maksudnya kamu tahu atau tak tahu, begitu. Interesting, maksudnya fakta-fakta baru yang menarik yang kamu dapat apabila kamu membaca, tandakan. Oh, baru saya tahu sekian. Tandakan interesting. Dan yang seterusnya disagree. Okay? Dalam satu artikel tu mungkin ada perkara yang kamu tak setuju. Jadi kamu gariskan. Okay? Jadi perkara ni membuatkan kita akan dapat lebih maklumat. Dan teknik yang terakhir, teknik SQ4R. Survey, ini salah aja, bukan R, patutnya Y. Survey, question, reading, record, recite and reflect. Okay, apa maksud dia? Okay, survey maksudnya meninjau. Question maksudnya menyoal. Reading maksudnya membaca. Record mencatat. Recite menyatakan kembali. Dan reflect iaitu membuat refleksi atau membuat rumusan terhadap bahan bacaan kita tadi. Okay, pelajar, nanti nota ni kamu salin cantik-cantik dalam buku panjang. Okay, dan sedikit penambahan. Okay, untuk nombor 5 dengan nombor 6 ni, cikgu nak kamu rujuk dekat buku teks sebenar ataupun buku teks fizikal. Cikgu nak kamu salin nota penuh dia. Tak banyak pun, pendek je. Dia macam dalam jadual dia, dalam 4-5 baris je, tak banyak pun. Salin dan cuba amalkan dua teknik, chart dengan quack ni. Ataupun salah satu je, chart ataupun quack. Mudah-mudahan apabila kamu membaca, kamu akan lebih mudah untuk memahami sesuatu isu itulah. Okey, jadi cikgu terus kepada bahagian tugasan. Okey, kita dah nak habis. Jadi tugasannya adalah yang pertama muat turun buku teks digital. Walaupun kamu dah ada buku teks sebenar, muat turun juga supaya kamu mudah untuk baca di mana-mana saja. 2. Menyalin isi kandungan. Tema 1 hingga 16 termasuk tajuk-tajuk kecil. Dan yang ketiga, salin nota penuh teknik bacaan chart dan quack sahaja. Ini tengok buku teks masing-masing lah. Okay, dan seterusnya hantar secara bentuk PDF. Gunakan aplikasi Cam Scanner dan hantar dalam WhatsApp. Nyatakan nama penuh ketika hantar tugasan. Okay.
Jadi siapa yang tak biasa guna cam scanner lepas ni, cuba biasa-biasakanlah. Sebab cikgu jangka lepas ni kamu di peringkat yang lebih tinggi, pasti kamu akan pembelajaran pun cara begini juga dalam atas talian juga. Okey, jadi biasakan gunakan PDF supaya lebih mudah. Okey, jadi saya rasa itu saja untuk kali ini. Kita sudahi dengan bacaan suratul As dan tasbih kifarah. InsyaAllah. Kita jumpa lagi pada masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.